نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati ahli dan kuasa surau, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta taufik hidayahnya dapat kita sama-sama hadir pada pagi ini menyambung pelajaran fiqh ibadah dalam kitab Fiqh Hadis jilid pertama dan jilid yang kedua ini. Jadi tajuk pada pagi ini hukum berkenaan dengan makmum yang masbuk. Jadi tajuk ini dimulai dengan hadis Nabi An Ali bin Abi Thalib wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum sholata wal imam ala halin falyasna kama yasna'u al-imam rawahu Tirmidzi. Dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi dia dua orang ni sahabat, Ali bin Abi Thalib seorang, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Berarti baca dengan huma. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dua perawi, dua pencerita. Katanya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seseorang dari kamu datang sembahyang berjemaah sedangkan imam berada dalam satu keadaan, dalam satu keadaan, misalnya dalam masa imam sedang rukuk, misalnya imam sedang berada dalam sujud ataupun sebagainya, maka hendaklah ia melakukan seperti yang dilakukan oleh imam itu. Hendaklah dia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh imam itu. Ini kalau ikut dulu-dulu ya, kita tunggu imam bangun daripada tahiyat awal. Kita tunggu dulu imam duduk berdiri ya. Ketika bila dah belajar macam ini, imam tengah sujud ke, imam tengah duduk antara dua sujud ke, ya, imam tengah apatah lagi kalau tengah rokok. Tengah rokok tu rasa 2-3 langkah lagi, kecil dah sikit supaya dapat rokok bersama imam supaya mendapat rakaat. Itu rokok. Tapi kalau yang bukan rokok macam mana? Tengah sujud atau tidak? Tengah duduk antara dua sujud ke, ataupun tengah sujud yang kedua tu, kita boleh kejar tuan-tuan ya, kita boleh terus takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu yang rukun. Kemudian kita berserta dengan imam tu, kita sebut lagi Allahu Akbar yang kedua tu, kita boleh berserta dengan imam ya, kalau ikut pada hadis. Jangan kita berlaku ini pelik ni ya, ini ustaz ni mengajar ilmu pula ni pagi ya, bukan. Benda ada sanad, ada hadis yang boleh diamalkan. Ya, atau apa sebab, apa hikmat mungkin dapat kita berserta dengan imam ya, dalam mana keadaan imam macam mana tu ya. Misalnya masa imam sedang rukuk, misalnya imam sedang sujud dan sebagainya lah ya. Jadi kalau imam tengah baca Quran, imam tengah baca Quran macam tadi, awak baru datang, tak rokok pun kan. Kalau gitu Allahu Akbar, tu awak tanda tangan bersama kunut imam. Dalam mana keadaan? Dalam mana keadaan ya. Ni ada pelik sikit pagi, tak pernah dengar ya. Tapi kalau dengan sebab ada hadis ni, kita boleh amal. Tapi biasanya kita kadang-kadang ya, imam dah habis tahiyat awal, kita pun tunggu sampai imam bangun ni. Kadang-kadang imam ya, tengah sujud pun kita tak ada masuk, kita tunggu sampai
kadang-kadang kita tengok masyarakat kita yang tak belajar macam ini kan, dia tegaklah berdiri gitu. Ya. Pelik sikit ni Kenapa biasa kita tunggu, biasalah kita akan tunggu imam dah keadaannya ayat awal dah duduk ayat awal kan. Imam dah berdiri betul, barulah kita masuk, rugi. Pasal kita datang tu bukan senang, kita berserta dengan imam baru dapat pahala berjemaah kan. Takbir terus. Kalau imam tengah sujud, kita sujudlah. Kalau imam tengah dalam mana keadaan, ikut dia. Ya. Ini jelas. Ini tak kira lelaki perempuan ni. Jangan kata orang ini orang lelaki dia, orang perempuan bukan. Sama-sama. Hukum sama. Apa dalil? Rujuk kat sini. Senang. Buku kita dah lama dah kita belajar. Kita boleh jadi tambahan rujukan kita. Kenal dengan hadis ini diriwayatkan dalam kitab Nailul Awtar. Dia kata begini, dalam kitab Nailul Awtar dia kata begini, sesungguh pun hadis ini hadis dhaif, tetapi ia telah diterima kerana disokong oleh hadis sahih. Ini yang timbul isu berkaitan dengan dhaif, tapi walaupun hadis ini dhaif, tetapi sebenarnya hadis ini tetapi ia diterima oleh oleh ulama-ulama fiqh, ulama Islam seluruhannya umat Islam kerana disokong oleh hadis sahih yang lain. Dalam kitab Minhajul Muslim sebut begitu. Ini ada dalil tak boleh kita buat terus, tak ada masalah. Tapi tak boleh kita rakaat, tak boleh kita kira sebagai satu rakaat, tak boleh. Pasal kita tak masuk dalam. Kalau kita masuk waktu imam tengah rukuk, dikira rakaat, dikira satu rakaat je. Tapi kalau masuk jenis macam ini kalau jenis macam ini, kita masuk imam tengah rukuk, imam tengah sujud imam tengah sujud bukan rukuk dah kira satu rakaat. Tapi kalau imam tengah sujud, imam tengah duduk antara dua sujud, imam baca qunut ini kira kita tak dapat rakaat, cuma kita dapat berserta dengan imam. Tapi kalau tak ada pun tak adalah dosa Tapi kalau buat hanya kita ada ilmu tapi kita beramal Tapi kalau ada ilmu tapi tak beramal, macam yang ada tahu dah tapi tak beramal. Al-ilmu bila amal kasyaya bila sama. Ilmu tanpa amal seperti pohon tak ada berbuah, tak ada berhasil. Belajar je dia harapkan tapi tak ada ilmu. Belajar je lah, tapi tak ada beramal. Kemana? Boleh kita ada ilmu, kita amalkan terus. Praktiklah, cuba sekali-sekali, cuba rasa macam mana. Itulah gunanya ada ilmu. Sebab Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, semua manusia an-nasu halqun. Semua manusia binasa melainkan orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga binasa melainkan orang yang beramal dengan ilmunya. Orang yang beramal dengan ilmunya juga binasa melainkan orang yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruh mereka itu jin dan manusia melainkan beribadat kepada Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi itu ada setengah orang dia kata, alah belajar ni gila sekali, teknik sekali, balon sekali, badal sekali, banyak sekali. Ceramah macam ni. Elok di badal saja, banyak aja, balon ni, bagi ni, teknik ni. Lepas tu kalau tak ada teknik, tak ada apa, Ustaz, tak payahlah datang di suruh tertutup. Ada dapat dia. Lepas tu dalam majlis, tua-tua majlis ni kebanyakan yang semua membantai. Mana yang tak suka bantai. Boleh ke dia itu boleh. Orang tu bakal bersorak aja, punya gelak ketawa. Kok. Nauzubillah, ini sama kemunduran. Itu tak boleh buat macam itu. Kalau atas dasar ilmu, kita belajar betul atas dasar ilmu. Akademik ilmu, dalil belajar pun cukup lepas. Kita boleh buat. Apa gunanya kalau kita jalan di bawah bergaduh, berkelahi, bersenggit, bersepakat.
Ini semua syaitan ni ya. Buat macam belah. Siapa yuzhiru adawata wal baghdha, dia boleh melahirkan permusuhan atau gaduhan, perkelahian bersinggit tak bersuka aman. Kalau dulu masih belum pegang dulu senang mandi sebuah madrasah ya, kami elok lagi perjalanannya dulu. Tapi sekarang cuba tengok, habis suruh-suruh semua di pulau, duit pun tak hantar sikit pun. Suruh minta permohonan daripada masjid untuk buat program-program tertentu. Suruh kan yang duit mana pun kadang-kadang dengan suruh kan. Taklah sikit bagi-bagi untuk lah salah ni duit orang ramai bagi kan jadi disekat-sekat sampai orang nak buat kemajuan pun tak boleh pahala pengajian makin lama makin mundur pengajian. Kalau orang tak pandang ilmu, orang lebih suka kepada keluar tahu macam semua nak jaga metodologi dia, semua nak jaga apa tak. Ilmu tak sibukkan ilmu. Yang kita pengajian tak ditambah ilmu pengetahuan ini pula lah. Dia jadi masyarakat, dia jadi sibuk dengan benda lain ya. Tak betul. Kalau nak betul, nak belajar betul ilmu, ambil ya, bahan yang betul-betul yang kita boleh iktibar. Bila kita boleh ambil iktibar pengajaran daripada ya, sumber-sumber yang boleh dipegang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduhu syai'an wa man adraka rak'atan faqad adraka as-shalah. Rawahu Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Saya sedang tempat yang saya mengajar, yang membelanya kadang-kadang timbalan Nabi yang bela. Kalau Nabi ni pasti kalau nak dipecat-pecat kan. Pasal saya mengajar tu tak ada menyentuh apa-apa, tak ada memberi sumbangan pada mengkutuk, mencela orang-orang yang tak diimu. Ada kepatuhan dia tu. Kita boleh sebut dalam nama orang yang tak betul dalam metodologi dakwah. Boleh ke? Tak boleh. Jangan sebut nama. Walaupun dia artis sekalipun orang apa tak boleh. Itu karamah ataupun kemuliaan seseorang. Walaupun dia fasik macam mana sekalipun. Jangan sebut nama. Ya, kita mahkamah kita untuk bersatu padu kasih sayang dan mesra. Jadi kalau dah sebut nama, ini dah na'udzubillah, jatuh maruah masaqata aiba akhi saqatallahu aibahu yawmal qiyamah. Siapa yang menjatuhkan keaiban saudaranya sesama Islam di akhirat besok, Allah Ta'ala jatuhkan keaiban diri sendiri di akhirat besok. Allah Ta'ala jatuh. Alhamdulillah. Saya nak jaga. Ini saya katakan secara umum. Daripada mula saya berceramah, daripada dulu sampailah sekarang. Ya, yang penting basic tu, dasar kita sebagai seorang Muslim, sebagai ikhwah Islamiyah, mabda ataupun dasar-dasar tu mesti diperjuangkan. Pasal apa sekarang serangan-serangan banyak tuan-tuan. Serangan pemikiran, serangan ideologi, kapitalisme, dengan sosialisme, dengan komunisme. Oh, dahsyat tuan-tuan. Serangan ini lebih dahsyat daripada serangan bala tentera tuan-tuan. Kalau bom atom ke nuklear tak setekuk serangan zombang ini, boleh KO habis. Ya, boleh bawa pada pekerjaan dan pergaduhan. Kadang-kadang saya rasa saya nak baik nak mengajar tuan-tuan pagi ni, apa dia tajuk kapitalisme. Kadang-kadang saya nak mengajar tajuk. Pasal saya sendiri mengajar subjek ni. Kadang-kadang ya. Pasal bidang saya bidang dakwah. Jadi bidang dakwah ni dia menyentuh segenap aspek yang berkaitan dengan kejatuhan umat Islam satu dunia macam itu. Ajar terang kepada masyarakat supaya faham apa dia kapitalisme, apa dia sosialisme, apa dia komunisme, apa dia yang dikatakan sekularisme macam mana. Faham kalau betul-betul. Pasal dia umum, dia boleh dipahami. Cuma kita nak berjaga-jaga lah. Mengingatkan satu generasi pada satu generasi, satu generasi pada satu generasi. Jadi yang kita belajar ni pun hasil daripada mana? Yang kita belajar hukum dia hasil daripada mana? Kalau tidak hasil daripada perjuangan Dohbatun Minal Asatidhah, yang ini satu grup daripada ustaz-ustaz. Tapi dia tak sebut nama lah. Mungkin ada dalam 4-5 orang disebut, tapi yang sebenarnya ramai. Ustaz-ustaz ni dia berkumpul dalam tempat, dia fikir macam mana nak bagi satu maklumat yang betul-betul jelas kepada masyarakat Islam ni, supaya dapat faham betul-betul. Jadi dia Dohbatun Minal Asatidhah, bukan seorang dua, ramai.
Jadi kita memanfaatkan ilmu ni hasil daripada himpunan alim ulama, ustaz-ustaz, guru-guru, bukan seorang. Jadi bila kita baca, kita rasa oh, umum boleh dipegang macam itu. Bukan ada apa kepentingan tuan-tuan, mata-mata nak menjaga agama, menjaga masyarakat supaya dapat beramal sesuatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja niat mereka. Mereka ni bukan yang dah berlalu dah, yang meninggal dunia dah berlalu dah. Masuk dalam doa-doa itu. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Kita dah doa kan. Lepas tu kita ambil manfaat daripada tulisan-tulisan dan hasil karya-karya mereka. Ini yang dikatakan apa dia tuan-tuan? Inilah dia pemikiran Islam. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kata epistemologi Islam kan, pemikiran Islam kan. Hasil pemikiran Islam ni tuan-tuan hasil daripada mana? Hasil daripada pengalaman-pengalaman ulama-ulama zaman silam. Mereka ni kalam, mereka susun, mereka abadikan dalam penulisan mereka. Kemudian kita pula baca, kita terangkan sama-sama, kita kongsi ilmu. Jadi itu diibaratkan seperti kita mewarisi ilmu pengetahuan. Kita mewarisi ilmu pengetahuan daripada ulama-ulama zaman silam, hasil daripada penulisan mereka. Kemudian kita warisi itu untuk apa? Untuk mencapai kepada matlamat ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Hasil daripada karya-karya mereka, hasil daripada perjuangan mereka, hasil daripada pengalaman mereka. Kemudian kita warisi daripada satu generasi kepada satu generasi, daripada satu generasi kepada satu generasi, untuk mentahqiqkan keimanan, keislaman dan ketakwaan di dalam jiwa-jiwa kita. Itu tujuan. Ini semua kena tulus, ikhlas, jujur. Orang yang belajar pun nak jujur, orang yang bersama pun nak jujur. Jadi terang, jujur, hati nak bersih. Jangan ada hasad, dengki, riak, takabur, untuk pecah belah, acung-acung, tutup-tutup, cela-mencela, bagi amun. Ini na'udzubillah tuan-tuan, boleh bawa pada perpecahan. Itu betul kembali, barulah boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat Nabi masyhur, namanya Abdurrahman bin Sikhri. Mengikut riwayatnya Abu Hurairah dia bertasbih dalam satu hari 12,000 kali. Subhanallah, 12,000 kali tasbih. Ini belum lagi baca Qurannya dengan zikirnya, dengan wirid itu, sahabat-sahabat. Sebab itu tuan-tuan dalam memperkukuhkan diri kita sendiri, kita ada beberapa amalan. Contohnya menjaga waktu sembahyang tepat pada waktu. Masuk pada waktu sembahyang, Siapa sahabat bertanya apakah dia amalan yang paling afdal, maka Nabi jawab, afdalul a'mal indallah as-salatu fi waqtiha. Seafdal amalan ialah mendirikan salat tepat pada waktu. Kitabam mawquta. Kitabam mawquta maknanya diwajibkan sekali dengan waktunya. Sembahyang itu diwajibkan dengan waktunya sekali. Walaupun malaikat Jibril datang kemudian daripada Nabi telah turun daripada Isra dan Mi'raj, Nabi turun baru besok lusa ni barulah malaikat Jibril datang menerangkan waktu sembahyang. Dan Nabi menerima sembahyang memang dari Allah SWT terus sebagai anugerah, hadiah daripada Allah SWT. Amalan-amalan lain tak ada. Zakat, haji, puasa, semua datang di dunia Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi. Ini sembahyang memang Nabi pergi dijemput oleh Allah Ta'ala berhadapan terus sembahyang. Yang kedua, kitab-kitab macam ni nak kena ada baca. Kitab-kitab macam ni nak kena ada di samping kita untuk jadikan bahan bacaan. Macam kitab-kitab turah kan, macam kitab-kitab apa ni kita kata, macam kitab Ihya Ulumuddin. Itu kena ada sebagai bahan bacaan, sebagai penambahan. Dengar-dengar juga ceramah, tapi bahan yang kita nak baca sendiri itu mesti nak ada juga. Macam hadis Riyadhus Shalihin, kalau ada duit kaya lebih ke apa ke, rezeki lebih, pergi kedai tanya, ada tak hadis Nabi Riyadhus Shalihin ke, ataupun hadis 40 syarah bagi Mustafa Abdul Rahman ke. Itu memang kita lama-lama mesti nak ada sebagai bahan rujukan.
Kita baca, mana kita terasa nak terangkan pada keluarga kita, isteri kita, anak cucu kita terang. Kita sendiri terang. Barulah boleh berkembang ilmu pengetahuan. Kita tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, mesti nak ada wirid zikir. Wirid juga. Macam kalau tak ada pengajian macam ni. Contoh buat apa? Takkan nak balik begitu aja. Takkan nak terus pergi kedai mamak je. Mestilah dulu sampai matahari terbit. Betul tak? Jadi dua atas kau semayang, matahari terbit. Kita mesti nak baca-baca kan? Baca-baca lah sikit. Apa dia wirid 10 katakan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali begitu. Kemudian baca Asmaul Husna ke, kemudian ambil surah Yasin ke tiap pagi baca, tak apa. Dalam pada itu selawat. Jadi sampai terbit matahari. Terbit matahari waktu isyraq, nanti 15 minit, setengah jam lepas tu boleh semayang sunat duha ke, sunat isyraq ke, waktu tarik kan. Ini wirid. Dah berapa dah? 3 ya. Yang keempat, 8 masa aja Quran. Baca Quran. 8 masa aja ambil Quran. 8 masa aja ambil Quran. Tak ada buat apa-apa kan. Kadang-kadang ada sesuatu tu dah PC dah apa. 8 masa aja ambil Quran. 8 masa aja ambil Quran. Baca Quran. Tengok Datuk Hasan Azhari sampai hari ni sihat. Betul tak? Tanya dia apa rahsia. Baca Quran je. Dah berjalan ni muka macam ayam rupa bertelur. Sihat kan? Macam itu. Pasal dia baca Quran. Cuba tengok datuk nenek kita yang rajin baca Quran ni. Dia orang ni semua sihat walafiat. Kadang tak mudah kena penyakit belu. Ini belum apa-apa lagi. Atuk dia, ketuk pun dia juga, hantu pun dia juga. Alah, macam mana? Dah tak dengar dia. Rupanya ada kesan daripada kita baca Quran tu ada kebaikan. Al-Quranu syifa'un min kulli da'in. Bila Quran itu obat bagi segala penyakit. Sebab tuan-tuan ni, kalau kita boleh jauh diri daripada Quran, Quran laknat kita. Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Dan yang akhir sekali adalah hubungan dengan kemasyarakatan. Aspek kemasyarakatan berarti apa-apa hal yang berkaitan dengan masyarakat, kita perlu ambil hal bagi tahu ni. Jadi kena sumbang lah. Dua seorang tak campur masyarakat tak boleh. Yang orang ni berjemaah campur masyarakat. Tanya apa khabar? Apa yang tanya banyak? Tanyalah khabar sihat, alhamdulillah, syukur. Dah. Tanya hari tu ada berapa kan? Tak payah tanya sikit-sikit je. Muka senyum aja. Barulah sihat. Tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum kepada wajah saudara kamu, sedekah. Kan kata sedekah bagi duit berapa kan ada. Senyum je. Jumpa Assalamualaikum orang senyum, muka pun senyum. Barulah seperti apa bersedekah pahala. Ini dari sambungan sokong pada menyokong hadis yang saya mula-mula baca tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila kamu datang untuk sembahyang berjemaah, sedangkan kami yang sedang berjemaah ini berada dalam sujud katakan, kami yang sembahyang berjemaah ini berada dalam sujud katakan, maka sujudlah dan janganlah kamu menghitungnya sebagai satu rakaat. Jangan kira satu rakaat, cuma menyertai imam saja. Dan sesiapa yang dapat rokok bersama-sama dengan imam, maka sesungguhnya dia telah mendapat satu rakaat daripada sembahyang itu. Baru kira satu rakaat pasal berserta dengan rokok dengan imam kan. Yang lain tu bila dalam ada keadaan kita boleh berserta. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Tuan-tuan sekalian, yang sebut pun hadis ini hadis dhaif, tetapi ia disokong oleh hadis-hadis sahih. Yang lain maksudnya begini: sesiapa yang dapat rokok dalam sembahyang sebelum imam berdiri, semula dari rokoknya, maka dapatlah dia rakaat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Mirqatul Mafatih dan juga disebut dalam kitab Nihayatul Muqtad. Mana rujukan dah ada lah. Sebagai kalau mau rujuk lah, kalau tak boleh tulis sebagai rujuk. Menurut huraian ulama rahimahumullah ta'ala, bermula makmum itu dua bahagian. Pertama, makmum yang muwafiq dan makmum yang masbuk.
Adapun makmum yang muafiq ialah makmum yang mendapat masa yang cukup bersama imam untuk membaca surah Al-Fatihah. Itu dinamakan makmum yang muafiq, ya. Adapun makmum yang masbuk pula ialah makmum yang ketinggalan, ya. Yakni yang tidak mendapat masa yang cukup bersama imam untuk membaca suratul Fatihah. Tak sempat nak baca Fatihah bersama dengan, ya, tak sempat nak membaca Fatihah, ya. Kerana ketika ia masuk berjemaah tadi, imam sedang rukuk atau imam hampir rukuk, jadi tak sempat nak baca Fatihah. Ini yang dikatakan masbuk. Jadi perkara yang pertama yang perlu dilakukan oleh orang yang masbuk, kita duk bincang tentang orang yang masbuk ni. Yang pertama ialah, pertama sekali, hendaklah ia bertakbir dengan takbiratul ihram disertakan dengan niat wajib. Itu yang wajib ni, rukun, ya. Kemudian segera menurut imam, ya. Sebenarnya di sini ada suatu masalah yang wajib disedari, iaitu setengah orang apabila mendapati imam, ya, apabila mereka mendapati, ini setengah orang, ya, apabila mendapati imam mereka dalam rukuk, mereka terus melafazkan Allahu Akbar, iaitu takbiratul ihram, sambil tunduk rukuk. Jika dilakukan demikian, tidak sah sembahyang. Tak boleh. Katalah imam tengah rukuk, kita datang, kita terus takbiratul ihram Allahu Akbar, tunggu rukuk. Ya. Kita ada dua takbir, kan? Satu takbiratul ihram, satu takbir intiqalan. Ya, intiqalan tu berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun, kan. Jadi di sini, jika dilakukan yang demikian, tidak sah sembahyangnya kerana takbiratul ihram itu tidak diucapkan dalam masa berdiri betul. Puncanya, kerana takbiratul ihram itu tidak dituturkan, tidak disebut di saat-saat kita sedang berdiri betul. Tak boleh tu. Dia syaratnya kena, takbiratul ihram ni di antara syaratnya kena berdiri betul, ya. Itu masalah. Sedangkan berdiri betul adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Kalau dia dapat rukuk, katakan, kalau makmum yang masbuk tadi, ya, yang tak sempat baca Fatihah tadi, kalau dia dapat rukuk dan dapat bertamakninah, berhenti sebentar. Bertamakninah tu maknanya berhenti sebentar bersama-sama dengan imam dalam rukuk itu, maka ia dikira mendapat satu rakaat. Tentang suratul Fatihah yang dia sendiri tak dapat nak baca beserta dengan imam tadi, pada rakaat tadi, pada berdiri tadi, tentang suratul Fatihah yang tidak sempat membacanya, maka sebenarnya itu adalah ditanggung oleh imam. Fatihah itu ditanggung oleh imam. Imam menanggung bacaan Fatihah makmum yang masbuk tadi. Kalau hal ini berlaku dalam rakaat yang pertama, maka dengan itu cukuplah bilangan rakaat sembahyang. Makmum yang masbuk tadi cukuplah bilangan rakaatnya, pasal dia dapat beserta dengan imam ketika rukuk. Tetapi kalau hal itu berlaku dalam rakaat yang kedua pula, ya, atau rakaat yang lain, ya, kenalah ia bangun semula untuk mencukupkan bilangan rakaat yang tertinggal. Sesudah imam memberi salam, caranya setelah imam bagi salam, atau lah bangun tambah. Ini kadang-kadang, ialah manusia, kalau dia terlupa, kita pun tegur, bang kan datang saya ni, saya datang bang rakaat, dan abang bagi salam jawab. Kau jangan sibuk, aku lesi kau sekarang, 10 untuk gua, aku tak ada menunggu aku. Ini dah aku semayang. Marah dia ni, orang menunggu ni. Jadi itu maknanya cara kita menunggu tu kasar. Kalau kita tak maaf abang, macam dia, bang tak maaf abang, boleh tak saya tegur sikit? Pasal apa? Itu masakan kalau abang nak terima teguran saya, kalau abang tak saya tak tahu lah.
Bang, abang semua dah tadi sama saya tiba-tiba apa tak tambah satu rakaat, abang buang satu rakaat. Dia tak cakap apa lagi tu kan. Kalau dia betul pandai ilmu, dia tak ada cakap banyak, bolehlah dia tu bangun tu tambah dia rakaat ada tak. Ini datang-datang pula betul-betul orang itu pula. Punya tu pandai. 10 tu dua aku tak pernah menegur aku. Ini dah agak aku semayang. Kau yang tersibuk, orang yang tak, orang semayang bersibuk, orang tak semayang tak bersibuk kan. Dah habis. Kena buat semayang dari dulu. Kalau dia bang, pasti dia menegur. Atau dia tak cakap apa, tegur dia bangun tambah. Dia tahu dia salah dia. Tegur dia bangun. Maknanya boleh dah kira satu rakaat kan. Dan maknanya dia boleh kabul lah, tak payahlah kabul dari awal. Macam yang dia berbalah tadi itu kena ada. Macam kau pula, macam tak reti pula, kena buat balik semua. Kena buat balik. Kalau 4 rakaat, kena buat 4 rakaat lah balik. Tapi kalau yang jenis tadi, yang jenis itulah kadang-kadang ini cakap banyak. Nak tunjukkan dia hebat pada orang lain. Cakap banyak, apa habis kau. tak boleh tambah satu rakaat lagi dah habis. Peluang nak tambah satu rakaat dah tak ada. Pasal dah berbalak, bergaduh, berkelahi. Nak kat situ pula, orang tegur, dia kelas. Dia pula. Banyak orang penang. Itu dia bawa lepas semayang. Lepas semayang langsung tu, lagi lah. Bang, semayang bang. Apa kau sibuk? Kalau masuk neraka, bukannya seorang, macam ramai. Enggak lah. Ini pula jawab. Mana kau tahu ramai? Mana kau tahu ramai? Tanya lagi. Kalau semua masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Tambah lagi. Satu lagi pula tambah lagi. Apa yang kau sibuk? Ibu masa aku pergi semayang, ibu masa. Ibu masa, jalan terus. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu ibu masa. Bukan dia semayang, kita semayang lagi. Kita ajak dia semayang. Banyak orang cakap. Orang cakap je lah. Terima kasih abang ingatkan saya. Ya, besar pahala abang ingatkan saya semayang. Tak apa ada kat situ kan. Ada kita menjadi. Ini tak ada. Ya. Apa sibuk? Ibu masa saya pergilah semayang ibu masa. Ibu masa. La Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nah, itu dia ibu masa. Kalau yang buruk dengan Tuhan, Allah yang buruk dengan Tuhan. Jadi jawab oleh dua perasaan orang, ya, orang menegak, orang apa mengingatkan. Sebab itu tuan-tuan yang hubungan kekeluargaan apa semua bersama anak-anak kadang-kadang ni tak ada semayang, adik-beradik malam main dalam rumah kadang-kadang melengah-lengahkan semayang, tak ada semayang. Ini satu perkara yang patutnya kita sama-sama, ya, sama-sama mengingat lah. Bukan senang, bukan perkara mudah lah, ya. Bukan senang. Sebab itu jangan sampai jadi pecah belah lagi, ya. Pecah belah hukumnya haram. Kita hanya disuruh wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah kaum-kaum kamu bersembahyang dan bersabarlah. Disuruh sabar. Dia tak bagi kita tengki, gedik, maki, hamus. Kalau saya kecil dulu saya ingat lah, kalau baca subuh macam ni lah, ayah saya kata, tak ubah-ubah lagi. Itulah cakap, tak ubah-ubah lagi gitu. Ya. Malam dia dah pesan lah. Besok pagi bangun awal subuh semayang pukul 5.30, ya. Tak payah kejut. Bila pagi dia bangkit, kita tak bangun lagi. Dia dah pergi dah mandi lah. Kita tengok kita tidur lagi. Tak ubah-ubah lagi. Tak ubah-ubah. Itulah perkataan. Tak ubah-ubah lagi. Bila nak ubah ni, asyik nak tidur ke dia. Besok cakap lagi, besok cakap lagi, besok cakap lagi. Sampailah kita dah, ya, dalam rumah tangga macam itulah cakap. Ya. Itu dikatakan apa? Inna kunna fi ahlina musyfiqun. Ya, sesungguhnya kami, ya, bersama dengan keluarga kami semasa di dunia dulu, kami bersikap, ya, lemah lembut tapi tegas. Bukan lemah lembut orang dia begitu aje. Dia lemah lembut tapi tegas. Siapa ahli syurga ni, bila dia masuk syurga dia bertanya, ya, macam mana kau boleh masuk syurga ni? Yang kawan dia tanya pula, yang kau macam mana boleh masuk syurga ni? Dia pun jawablah, inna kunna fi ahlina musyfiqun. Sesungguhnya kami bersama dengan keluarga kami dulu semasa di dunia bersikap apa? Bersikap apa? Lemah lembut tapi tegas. Itu terjemahan dia. Bukan lemah lembut tapi tegas, toleransi.
Tapi kami lemah lembut, tegar-tegar, tak semayang, paling banyak mengaji, menuntut ilmu, tegar. Ya. Famanallahu alaina, maka memberi keamanan oleh Allah Ta'ala ke atas kami sekeluarga. Pakat-pakat masuk syurga semua, kan tu bagus. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah pelihara kami daripada api, azabas samum, neraka samum. Neraka samum tahu, ibaratnya kalau kita, dia biasanya samum-samum ni dia dekat Madinah. Kalau tuan-tuan pergi Madinah musim panas, kan kadang-kadang kita duduk dekat padang pasir tu, dia macam hamba panas kat depan muka kita tu. Zoom, mengirau pada panas kan, macam bahang api lah. Itu namanya angin samum namanya. Angin samum. Jadi kalau neraka samum lagi lah dahsyat. Ya, na'udzubillah min zalik. Ni angin dia penting bagi pokok taman. Pokok taman ni dia boleh manis, rasa dia sedap rasanya dengan angin ni lah. Angin samum lima-lima, yang mana macam bahang. Macam kita ambil unggun api, kita lalu ke depan muka kita. Kalau rasa panas, macam itulah angin samum tu di Madinah tu. Dia ada di Madinah tu, sebab tu taman Madinah ni dia cantik. Kalau kita makan buat taman Madinah kan, taman ni pun mahal juga lah. Belakangan juga kita beli taman yang Madinah lah. Memang sedap. Dia dah ada kata ni, ada riwayat mengatakan taman ni dia simpan sampai setahun. Tahun ni keluar buat taman simpan setahun. Pegang dalam tanah tu, dia kejap misi dia sedap. Dan taman yang baru pula simpan lagi. Ni baru di ekspor. Itu kelebihan ni. Kalau hal ini berlaku dalam rakaat yang pertama, makmum yang masbuk tadi, maka dengan itu cukuplah bilangan rakaat sembahyangnya. Tetapi kalau hal itu berlaku dalam rakaat yang kedua atau rakaat-rakaat yang lain, kenalah makmum yang masbuk tadi bangun semula mencukupkan bilangan rakaat yang tertinggal sesudah imam memberi salam. Barulah bangun. Ini imam tengah sembahyang, tambah rakaat, masa itu dia membayar. Tak boleh, dia imam dah bagi salam baru bangun, baru tambah. Sebaliknya kalau semasa dia masuk berjemaah, imam telah rokok dan sedang bangun semula dari rokoknya. Imam telah rokok, maksudnya dah selesai rokok, dan sedang bangun semula dari rokoknya, maka ia tidak mendapat rakaat ini. Ini maksudnya begini, imam rokok, kemudian imam dah habis rokok, imam bangun kan, kita dah takbiratul ihram, Allahu Akbar kan, kita tadi ikut berselisih, berselisih dengan imam tadi. Berselisih itu kita tak dikira rakaat, tapi kita dituntut untuk berserta dengan imam. Walaupun berselisih, tapi kita turun bangun bersama dengan imam. Tak payahlah takbiratul ihram sekali lagi, tak payah. Pasal takbiratul ihram yang pertama tu dah cukup dah. Faham ya? Maknanya walaupun imam bangun daripada rokok, kita rokok, tapi kita tak sempat nak rokok, tengok imam dah bangun, kita pun tak sempat rokok sama imam. Tak payahlah kita rokok, kita ikut imam juga bangun terus. Jadi kita tak dikira rakaat macam ni. Tapi yang kata tadi tu, dia dalam mana keadaan imam, kita boleh masuk. Kita boleh masuk. Tak payah tunggu. Tak payah macam kita katalah, kita ini tak sempat ni, ini tak sempat ni, ini tak sempat ni, kita kata dalam hati kita kan. Tapi kita boleh berserta dengan imam walaupun dalam keadaan tak sempat. Kita Allahu Akbar, kita nak rokok aja, baru-baru ni tu tiba-tiba imam bangun, kita pun bangun tu. Tapi kita tak dapat rakaat pasal kita tak ada berserta dengan rokok imam tadi walaupun sebentar. Kita tak dapat berserta. Itu jelas ya. Apabila hal ini berlaku dalam rakaat yang pertama, kenalah ia bangun semula mengerjakan rakaat lagi sesudah imam memberi salam. Maksudnya dia berserta dengan imam tadi tak dikira rakaat. Rakaat pertama tadi ya. Kalau pula hal ini berlaku dalam rakaat yang lain, maka kenalah ia mencukupkan bilangan rakaatnya yang tertinggal sesudah imam memberi salam. Kalau pula hal ini berlaku pada rakaat yang akhir pula, ini dibahas secara mendalam ni. Ya, katalah kita rukuk dengan imam, ya.
Kalau pula hal ini berlaku pada rakaat yang akhir beserta dengan imam, ya, sama ada semasa imam sedang bangun dari rokok macam tadi, ya, atau imam sedang sujud. Yang dua keadaan. Sama ada imam sedang sama ada imam sedang, dia ada tiga lah, ya, bukan dua. Pertama, sama ada imam sedang rokok. Yang pertama. Yang kedua, sama ada imam sedang bangun dari rokok. Sama ada imam sedang sujud. Kan? Tiga keadaan lah. Ataupun sedang duduk membaca tahiyat akhir, maka si makmum tadi yang masbuk tadi, ya, tidak mendapat sebarang rakaat, ya, kecuali apabila dia berserta dengan rokok imam, ya, baru dapat rakaat. Hanya mendapat fadilat berjemaah. Hanya mendapat fadilat berjemaah. Macam yang kata berselisih tadi, dia dapat fadilat berjemaah. Bukan masuk kosong tak dia. Dia masuk tu, dia dapat pahala berjemaah. Macam katalah tadi yang saya cerita, kata dia masuk rokok. Masa imam tengah sujud, dia masuk. Imam tengah duduk antara dua sujud pun dia masuk, ya. Imam sujud yang kedua tu pun dia masuk. Itu dia dapat fadilat berjemaah di sini, ya. Ini yang dimaksudkan dapat pahala fadilat berjemaah. Kita rebut peluang fadilat berjemaah tu. Kadang-kadang fadilat berjemaah ni pun kadang-kadang dikaji-kaji punya kaji. Sembahyang sunat tasbih tu kita berjemaah pun dapat fadilat berjemaah. Kalau kita sembahyang seorang boleh, ya? Kita sembahyang seorang boleh, tak ada masalah. Ya, memang asalnya sembahyang ni berseorang kan di tengah malam. Orang kata berkhaluat, ya. Khaluat tu bukan merendu. Ya. Khaluat tu dia berseorangan kan. Itu sebab tanda tu dinamakan Baitul Khala, berseorangan. Ada orang masuk tanda sampai 50 orang. 2 orang ke 3 orang. Mana boleh dia mesti seorang. Sebab masuk tanda kau boleh nyanyi, oh papa, saya mau kahwin dengan tanda. Tak boleh, itu tak jaga adab tandas, ya. Tanda tu Baitul Khala, kita berseorangan. Tak boleh angkat suara dalam tu, ya. Kita baca. Tuan-tuan perasan tak bila kita keluar tandas dia ada doa kan? Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa yabqa alayya ma yanfa'uni, kan? Dia tengah baca tu dia pendek dia baca. Ayat saya bacakan pada pelajar-pelajar saya, biar dia beramal kan. Elok beramal. Itulah saya kata ilmu walaupun sikit-sikit, tapi kalau diamalkan dia datangkan hasil, ya, pahala. Ya. Ada satu lagi doa tu saya ingat lagi masa kecil-kecil dia ajar. Macam latihan fake lah. Dulu-dulu kalau sekolah agama dia memang ada latihan fake. Latihan fake ni dipanggil semua orang. Ayah saya sendiri panggil, Mat, kau baca tahiyat akhir. Baca depan dia. Ini tak betul ni. Dia tak betul yang ni masa tu. Selawat yang akhir. Betul lagu. Ya, tengah lambat. Betul ni betul. Hafal. Panggil seorang-seorang. Latihan fake. Pukul 3 sampai asal lah. Hati. Baca. Tapi satu lagi doa tu dia bunyi begini. Allahumma tahhir qalbi. Nak masuk tanda tu baca Allahumma tahhir qalbi, ataupun masa tengah membasuh, ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hashin qalbi minal fawahish. Aduh. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada sifat munafik. Bersihkan hati aku daripada sifat munafik, sifat apa? Hipokrit ataupun dalam dua muka, kan. Itu terjemahan dia bagi faham. Tak faham pula sekarang. Susah nak faham. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Nifaq tu munafik lah, ya. Munafik ni dia boleh hinggap mana-mana hati kita, na'udzubillah, ya. Sebab nak jaga. Salah satu daripada nak mengatasi ini itulah kita datang berjemaah tiap-tiap waktu tu mengatasi penyakit tu lah, ya. Nifaq tadi. Kan disebab munafik awal Quran. Oh, banyak tu. Kalau rajin kaji tengok awal Baqarah. Sifat munafik, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Wa ya munafik lah semua. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, peliharakan hati aku daripada sifat munafik. Bagus doa. Supaya tak ada munafik lagi. Satu. Kemudian lagi satu lagi pun.
Allahumma tahhir qalbi minal nifaq. Kemudian wa hassin farji minal fawahishi, dan peliharalah kemaluan aku daripada zina. Susah nak faham, terjemah terang-terang. Wa hassin farji minal fawahishi, peliharalah kemaluan aku daripada perbuatan fahsyat. Fahsyat di sini zina bukan. Pelihara kemaluan daripada zina. Jelas ya? Kadang-kadang susah nak terang makna faham. Sebab itu dalam hadis dia kata, bertuturlah kamu di hadapan manusia dengan kalimat yang dipaham oleh manusia. Antiqinna biqadi uqulihim. Bertuturlah macam saya ni berdakwah, bertutur benda yang tuan-tuan boleh faham. Kalau bertutur benda tak faham buat apa? Mana akal fikiran kita boleh terima, bila kita terangkan dia boleh terima. Antiqinna biqadi uqulihim. Itulah kata-kata kamu kepada manusia sekadar pemikiran mereka, sekadar pemikiran kita. Tahap pemikiran kita kuliah semua macam ini. Pasal dia belum minum pagi. Kalau dah minum lain pula. Lain pula. Dan kenalah ia bangun meneruskan sembahyang dengan sempurna. Kalau pula hal ini berlaku pada rakaat yang akhir, sama ada semasa imam sedang bangun dari rukuk atau sedang sujud ataupun sedang duduk membaca tahiyat akhir, maka makmum yang masbuk tadi tidak mendapat sembarang rakaat, hanya mendapat fadilat berjemaah sahaja, ataupun dia datang-datang tengok imam dah bagi salam. Kan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik terus, semayanglah juga. Tapi dia datang tadi daripada rumah tadi, dia niat apa? Dia nak datang berjemaah tapi tak sempat. Tapi dapat pahala berjemaah tak? Dapat. Pasal niat dia. Jangan rugi. Walaupun tak dapat, tapi dapat pahala berjemaah juga. Itu sebab kadang-kadang majlis Arab ni dilosing dengan suara kuat-kuat. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang ya, tengah sembahyang. Pasal apa? Majlis Arab bergumul sampai orang boleh kejar. Yang tengah beringkan pun boleh kejar, yang tengah mandi pun sempat mengelap baju badan pun semua kejar majlis Arab. Apa yang berdedai begitu. Dia sempat. Mana dapat rakam tambah kan? Kalau dapat sampai, tapi dah kejar orang paling berjemaah. Kita hari ni mana ada lantak lah. Alah. Alah 22. 21. Wah, kau lah ada boleh. Ni kadang-kadang kita tak boleh. Jadi huraian lanjut mengenai hukum makmum yang masbuk boleh dapati dalam kitab fiqh ya. Kalau pula makmum datang dalam masa imam sedang duduk membaca tahiyat akhir, ini satu nota kaki di bawahnya ada terangkan ya. Kalau pula makmum yang masbuk tadi datang dalam masa imam sedang duduk membaca tahiyat akhir, dan sebaik-baik saja makmum yang masbuk tadi bertakbir dengan takbiratul ihram berserta dengan niat tadi, tiba-tiba imam memberi salam, maka makmum juga mendapat fadilat berjemaah walaupun dia tidak sempat duduk bersama imam. Katalah Allah. Baru Allah tu dalam hati niat saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat ni ikut imam kan Allah Taala kan. Tiba-tiba imam ni tadi Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pada masa itu dapat pahala berjemaah. Dapat pahala berjemaah. Kita tengoklah sembahyang zuhur macam biasa, kita walaupun macam itu. Yang tadi tu kita kira dapatlah beserta dengan imam kan. Ini tak ada. Baru Allah tu tiba-tiba imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Tak sempat nak duduk. Duduk pun tak sempat. Tapi dapat pahala berjemaah. Pahala berjemaah besar pahala. Ada riwayat kata 700 ganda pahala sembahyang berjemaah. Kita biasa tengok 27 je kan. Bayangkanlah jalan dah jauh. Kemudian kita ambil wuduk tadi dah dapat pahala dah. Kemudian kita duduk dalam tempat sembahyang ni, kita datang dengan niat ikhlas ni, semua pahala.
Lebih-lebih solat berjemaah subuh. Solat berjemaah subuh ni tuan-tuan, kita berjemaah. Kalau nak dibandingkan seisi 7 petala langit dan bumi ni, apa cakap lagi? Bukit Bogor, Gunung Ganang, lautan, daratan. Semayang subuh berjemaah ni lebih besar pahala ni, lebih baik daripada seisi 7 petala langit dan bumi. Begini hebatnya. Sebab agaknya orang Yahudi ni dia dah kaji. Kalau selagi semayang subuh kita ni tak ramai semayang subuh macam jemaah tu, selagi tu kita masih lagi dalam keadaan boleh diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Islam. Benar. Sebab itu dia tak takut kalau kita masih tak ramai lagi orang yang semayang berjemaah subuh ni. Jadi haram bukan orang ramai lah. Tapi kita kampung-kampung kita tengok. Kampung-kampung ni dari kampung. Kurang macam ni lah kau dia kurung-kurung dia senang aja. Untuk imam kita ke mana, untuk bidan kita ke mana. Lama-lama tek kambing lebih banyak daripada orang yang berjemaah. Tek kambing depan masjid itu. Ke mana nak berkat? Itu dilaknat. Yang punca pecah belah tu dalam masyarakat. Bergaduh, berkelahi, bersengit pasal tak ada berjemaah. Wallahualam. Kita tangguh dulu lah sehingga kita bertemu dalam tajuk yang lain, iaitu masuk berjemaah dalam keadaan tenang. Masuk berjemaah dalam keadaan tenang. Kita datang daripada rumah kita jalan perlahan-lahan, kita berjalan secara normal, jangan tergocor gacor, terkejut-kejut macam ni. Ini kalau ambil wuduk kat sana, tiba-tiba imam dengan semayang awak terkejut-kejut, ada yang menjelanah jatuh lah, tersungkur ke apa tu. Jangan jalan perlahan. Setakat mana kita dapatlah berserta dengan imam. Tapi kalau kita tak dapat, kita tambah, tak ada masalah. Atau kalau imam nak bagi salam tadi pun kita dapat pahala berjemaah. Terus kita tergulut-gulut, tergocor kacau, sampai tersembam, tersungkur, sampai kan accident lah, apalah kadang-kadang minta jalan nak cepat, apa, jangan. Dia bawa bertenang, tak apa. Dengar azan apa semua. Pasal aku bila dengar dia kamat dah suku macam dalam semayang. Kamat tu antara azan dengan kamat, menunggu semayang tu suku macam dalam semayang juga. Intizar solat, qasalah, menunggu semayang, menunggu semayang antara azan dengan kamat, suku macam dalam semayang juga. Pahala dia. Sebab kita digalakkan banyak doa. Banyak berdoa. Jangan elakkan dia berbual, bersembang antara azan dengan kamat. Tengok orang tu kalau dia sesiatul baul, katakan kecing tak tus. Bila kecing tak tus, dia ambil wuduk. Apabila waktu azan dah masuk kan, bila dah masuk, dikir dalam semayang tu. Walaupun masih lagi mengimpi, tak payahlah nak pergi air, nak pergi betul banget, pasal dia betul tu dah dalam semayang lah. Tinggal nak tunggu kamat je. Bila kamat je terus semayang. Maksudnya macam subuh macam dalam semayang tu. Pahala Wallahualam. Akan datang disambung lagi. Mohon ampun dan maaf. Itu terdapat salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang sembahyang masuk rakaat keempat, dapat fadilat berjemaah. Awal sembahyang berjemaah. Jadi apa beza penulis fadilat orang yang nak lawat dengan dulu? Kalau kita tahu jemaah apa ni rakaat keempat dapat jemaah, mana kita boleh sama level lah. Betul. Apa beza tu? Apa soalan ni? Soalan kreatif ni. Apa beza? Datang awal, macam saya sebut tadi lah, afdalul a'mal indallah as-salatu fi waqtiha. Afdal amalan kita mendirikan solat tepat pada waktunya. Jadi kita dah ada dah 15 minit sebelum azan tepat itu nak direbut. Menunggu tu dikira macam dalam semayang. Macam kita tunggu antara azan dengan qamat. Pahala besar. Duduk sambil baca Quran, sambil zikir, sambil iktikaf. Kalau itu iktikaf fi hadzal masjid saja aku duduk ibadat dalam ini masjid. Iktikaf tu kena terjemah tu. Jangan sebut iktikaf tapi tanya tak tahu. Jadi kalau begitu saja aku duduk ibadat dalam ini masjid. Duduk ibadat tu. Kalau begitu baca zikir, wirid, doa, pahala. Kemudian kita berserta dengan imam. Lagilah takbiratul ihram yang pertama. Pasal apa dulu? Seorang bernama Abdurrahman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Dia ni apabila datang barang dagangan Abdurrahman bin Auf,
di depan masjid Nabi Nabi dah takbir ni, Allahu Akbar kan. Dia sempat lagi pergi tengok tu barang dagangan dia. Kemudian bila dia patah balik, dia nak kejar Rasulullah, dia terlepas rakaat yang pertama. Maknanya Rasulullah dah rokok, Rasulullah dah bangun daripada rokok. Rasulullah tahu tu. Dia Rasulullah perasan dia datang lambat dia. Habis dia bagi salam, ya Rasulullah, aku dah terlepas rakaat. Aku ni takbiratul ihram yang pertama beserta dengan kau. Ya, dan aku terlepas satu rakaat. Riwayat ini juga macam itulah. Kemudian Rasulullah kata, wahai Abdurrahman bin Maz'un, kalau kau nak gadaikan seisi 7 petala langit dan bumi ni, seisi 7 petala langit dan bumi ni, bukit pupur gunung kana, kau nak cover balik pada rakaat yang pertama beserta dengan imam, kamu tak akan dapat. Dia cakap apa? Rasulullah kata kepada Abdurrahman bin Maz'un. Abdurrahman bin Maz'un ni dia dah melangkah dah, cepat dah. Dia nak takbir tu Rasulullah bangun daripada rokok. Tak sempat. Pasal dia sibukkan urusan dunia tadi, urusan perdagangan tadi. Dia nak tengok kalau ada apa-apa. Lepas tu dia sempat kejar. Tapi tak sempat beserta dengan imam rakaat pertama. Itu nilai rakaat pertama beserta dengan takbiratul ihram. Iaitu kalau kita nak berubah dalam kehidupan kita hari, kalau selagi takbiratul ihram yang pertama beserta dengan imam kita sampai 40 hari kita belum ada perubahan. Sebab itu kadang-kadang kita pergi Madinah, kita semayang sampai berapa? 40 waktu 40 waktu. Pasal kita nak kejarkan perubahan. Kalau Ta'ala tak ubah, kita lagi tak menjangkau 40 kali beserta takbiratul ihram beserta dengan imam. Kita ni kadang-kadang kadang-kadang kita ada beserta dengan imam, kadang-kadang tak ada kan. Kalau sampai 40 hari lebih tu, insya-Allah mudah-mudahan kekal sampai bila-bila. Kalau telur-telur ni kadang-kadang ada kala tidak kan ditakuti. Dia kadang-kadang dia jadi tak kekal amalannya. Ini yang jadi kekal tu macam jadi sebati. Lebih daripada 40 hari datang. Itu kelebihan orang yang datang awal. Tapi ada pun orang yang datang kemudian ni, dia tak dapat pahala, dapat ya. Kenapa tadi dia sebut kelebihan pahala berjemaah tu dapat ya. Bukanlah rugi, tak ada rugi. Jadi disarankan supaya datang lebih awal gitu. Kalau tak ada uzur syar'i, kalau ada uzur syar'i nak kata macam mana? Kadang-kadang dengan kelewatan disebabkan oleh tetamu, kadang-kadang disebabkan macam-macam lah ya. Kadang yang langsung tak datang pun ada ya. Ini yang datang Allah Ta'ala berkatkan ya. Mendapat kelebihan juga ya. Jadi kita yang penting ialah ya, sembahyang berjemaah itu mendatangkan rahmat bagi kita, mendatangkan keberkatan serta membawa kebaikan ke dalam keluarga kita. Dia akan mendatangkan kebaikan ya, daripada orang-orang yang tak ada datang berjemaah. Pasal apa? Ya, pasal apa? Di setengah-setengah hadis itu begitu kuat dia punya suruhan berjemaah sampai dia kata apa? La solata illa fil masjid. Tak ada semayang melainkan di masjid. Sampai begitu ya. Ini hadis kuat ni Kalau kita pernah jumpa tak hadis la solata illa fil masjid. Tidak ada semayang melainkan di masjid. Ini bahaya kadang-kadang orang faham hadis ni, kadang-kadang dia silap faham. Dia kata tak ada semayang melainkan masjid. Kalau tak pergi masjid langsung tak payah semayang. Faham dia tu macam itu. Itu kadang-kadang takut silap faham. Dia yang sebenarnya menerangkan bahawa semayang yang paling afdal, yang paling hebat, yang paling pahala besar ialah berjemaah. Lalu Nabi kata tidak ada semayang ya, melainkan di masjid. Jadi dia hazak ayat tu. Patutnya kalau terjemahannya tidak ada semayang yang paling afdal, yang mendapat pahala dan ganjaran yang begitu hebat, melainkan semayang berjemaah di masjid. Dia kan? Itu terjemahannya. Tapi dia ringkat. Tidak ada semayang melainkan di masjid. Kalau begitu siapa yang tak semayang kat masjid tak payah semayang duduk kat kedai kopi melebak sampailah kat rumah pun tak payah semayang. Itu silap faham dan tak tadi. Benar. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana. Allahumma fitna lima tuhibbu wa tarda wa ja'alna min ibadika
الصالحين. اللهم غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وارفعنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والأهواء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن من بلدنا ذا خاصة عن بلاد المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.